Keadaan dia muncul pula dengan rupa yang sangat-sangat menyeramkan, dengan rambut yang panjang serta wajah yang penuh dengan darah. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa yang dekat sini suka tengok cermin? Kalau tak tengok cermin satu hari tu rasa gelisah semacam. Kadang dekat cermin ni kita suka belik muka kita, belik rambut dan juga pakaian. Tapi korang boleh bayang tak macam mana kalau korang punya cermin tu sebenarnya ada penunggu? Dia selalu tengok korang tapi korang tak pernah perasan akan kehadiran dia. Mesti seram kan? Cerita pada kali ni ada kena mengena dengan cermin, di mana dipercayai kisah ni berlaku di negara barat, dan kalau kita seru nama dia sebanyak 3 kali, dia pasti akan muncul. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Bloody Mary sebenarnya merupakan sebuah kisah rakyat di negara barat, iaitu di Amerika. Dipercayai kalau nama dia dipanggil sebanyak 3 kali, dia akan muncul di hadapan cermin. Dan sekiranya kalau dia telah muncul dekat cermin, dia akan datang membawa bahaya. Sebelum aku cerita lebih lanjut, aku akan cerita dulu siapa sebenarnya Bloody Mary ni. Sebenarnya banyak kisah ataupun banyak versi tentang kepercayaan terhadap Bloody Mary. Ada yang kata Bloody Mary ni telah dibunuh oleh kekasih dia dengan cara yang sangat-sangat kejam. Ada juga yang mengatakan Bloody Mary ni merupakan seorang pengamal ilmu hitam, dan ada juga yang percaya Bloody Mary merupakan bekas Ratu England yang pertama, iaitu Mary I. Tapi dalam banyak-banyak kisah ataupun banyak-banyak versi, ramai yang percaya Bloody Mary ni merupakan seorang bekas ratu. Masa zaman pemerintahan dia memang sangat-sangatlah kejam dan dia digelar sebagai Bloody Mary. Segala perintah yang dikeluarkan wajib diikuti, kalau tak memang akan mati. Kalau ada yang cuba ingkar arahan dia, orang tu mesti akan mati dengan cara yang sangat kejam, dan dia akan bunuh orang tu. Adakah dia akan bunuh dengan cara pancung, tikam, tembak? Tak, dia akan bakar orang tu secara hidup-hidup. Dikatakan semasa zaman pemerintahan Mary, beratus-ratus orang ni telah dibakarnya. Dia mula mendapat gelaran Bloody Mary apabila dia telah membunuh Lady Jane dan juga suaminya. Bermula dari kejadian bunuh tu, Bloody Mary ni seolah-olah ketagih untuk membunuh orang dengan lebih ramai. Dan akhirnya dia telah mati disebabkan kanser rahim pada 17 November pada tahun 1558. Dikatakan semasa Queen Mary masih kecil, dia sebenarnya tak disukai oleh ayah dia. Sebabnya ayah dia ni nak anak lelaki untuk menyambung tahta dia, tapi Queen Mary ni yang keluar. So ayah dia macam tak berapa sayang sangat dengan dia. Suatu hari mak dan ayah dia telah bercerai, dan kemudian ayah dia telah berkahwin dengan perempuan lain, dan akhirnya ayah dia ni pun mendapatlah anak lelaki. So mula daripada situ, Queen Mary ni telah diabaikan dan tak disayangi macam dulu lagi. Tak ada sesiapa pun yang bagi perhatian lagi dekat dia. Mungkin disebabkan kurang kasih sayang dan perhatian, dia telah berubah menjadi seorang yang sangat-sangat kejam semasa zaman pemerintahan dia. Ada yang percaya Bloody Mary yang dulunya merupakan seorang gadis yang sangat-sangat cantik. Disebabkan kecantikan yang dia miliki, ramai lelaki yang nakkan dia. Suatu hari dikatakan dia ni mengalami kemalangan sehingga menyebabkan muka dia ni cedera teruk. Lepas tu mak dan ayah dia tak bagi dia untuk tengok cermin. Sebabnya kalau dia tengok cermin, mak ayah dia risau, dia tak boleh terima dengan keadaan muka dia yang dah berubah 100% dan dia akan terkejut besar. Suatu hari Bloody Mary ni dikatakan telah curi-curi untuk tengok muka dia dekat cermin. So pada malam tu dia telah tengok cermin di dalam bilik dia, dan dia sangat-sangatlah terkejut apabila muka dia yang dulu cantik telah berubah menjadi wajah yang sangat-sangat buruk. Disebabkan dia ni frust sangat-sangat dengan keadaan muka dia, dia telah tumbuk cermin tadi tu sampai berdarah tangan dia. Tapi secara tiba-tiba dia telah menghilang, dipercayai telah diseret masuk ke dalam cermin tadi. Sebelum hilang, kononnya dia sempat bersumpah dia akan bunuh sesiapa sahaja yang memanggil nama dia di depan cermin.
Ada versi yang seterusnya yang dipercayai seorang perempuan yang bernama Mary Warrenton dan dia dikatakan telah mati di depan cermin. Ada juga yang kata sebenarnya dia ni mati disebabkan dibunuh oleh kekasih dia dengan cara yang sangat kejam. Lepas tu diorang percaya yang roh dia ni telah terperangkap di dalam cermin sampaikan dia tak boleh keluar, kecuali ada orang yang cuba membuka jalan untuk lepaskan dia daripada cermin tadi. Disebabkan roh dia telah terperangkap dalam cermin tu dalam tempoh masa yang sangat lama, membuatkan roh Mary ni menjadi sangat-sangat marah dan dia boleh buat apa-apa sahaja untuk cederakan manusia yang memanggil namanya. Versi yang terakhir ni dikatakan Bloody Mary merupakan seorang ahli penyihir yang bernama Mary Bloodsword. Dia telah dikatakan hidup pada tahun 1700 dan tinggal di Massachusetts. Dan dia telah tinggal di sebuah pondok yang kecil yang berada di dalam hutan dan dia telah menyara hidup dia dengan cara menjual ramuan herba. Orang kampung dia telah menggelarkan dia ni sebagai ahli penyihir. Pada satu hari, gadis-gadis dekat kampung tu telah hilang seorang demi seorang dengan cara yang sangat misteri. Dan tak tahu ke mana gadis-gadis ni menghilang dan diorang ni telah hilang dalam masa yang berhari-hari. Kemudian Mary ni telah dituduh sebagai dalang di sebalik kehilangan gadis-gadis tadi. Tanpa bukti yang jelas, dia kemudiannya telah dihukum gantung pada tahun 1741. Lepas dia mati, mayat dia telah dikuburkan bersama-sama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam. Pada zaman sekarang dikatakan kubur dia ni berada di sebuah sekolah menengah. So student dekat situlah yang pencetus utama yang memulakan permainan Bloody Mary ni. Kisah Bloody Mary ni hangat diperkatakan bila ada satu game yang agak mencabar dan menyeramkan, di mana kalau kita seru nama dia sebanyak 3 kali, dia akan muncul. Keadaan dia muncul pula dengan rupa yang sangat-sangat menyeramkan, dengan rambut yang panjang serta wajah yang penuh dengan darah. Dikatakan lepas dia muncul dekat cermin, dia akan cabut mata si pemanggil dan lepas tu dia akan cakar-cakar tubuh si pemanggil dan kemudian dia akan tarik si pemanggil tadi masuk ke dalam cermin dan orang tu akan menghilang tanpa dapat dikesan lagi. Disebabkan permainan Bloody Mary ni macam agak famous dekat negara barat, so ramailah yang cuba bermain dengan game ni. Kok-koklah bernasib baik boleh jumpa dengan Bloody Mary. So macam mana game Bloody Mary? Yang pertama, si pemanggil kena panggil dia pada waktu tengah malam. Lepas tu masuk ke dalam bilik air dan membawa lilin yang menyala. Kemudian si pemanggil hendaklah berdiri di depan cermin di dalam bilik air tadi. Kemudian panggil nama dia sebanyak 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dan kalau bernasib baik, dia akan muncul di dalam cermin tadi dan menarik si pemanggil tadi untuk ikut dia masuk ke dalam cermin. Walaupun permainan ni agak famous dekat sana, tapi tak dapat nak dipastikan kesahihan cerita yang sebenar. Sama ada betul ke Bloody Mary tu muncul ataupun sekadar halusinasi semata-mata. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan ceritaku. Aku nak tanya, kalau korang dicabar untuk buat game tadi di depan cermin, di dalam bilik air dan pegang lilin yang sedang menyala dan kemudian korang seru nama dia 3 kali, adakah korang akan buat? Komen di bawah. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, comment, share dan jangan lupa untuk turn on notification supaya korang tahu bila aku upload video-video yang baru. Korang juga boleh follow aku dekat Twitter dan juga IG, link dah ada dekat bawah dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.